Mereka kata masa mereka tengah cuci pinggan yang berhabuk dan yang lain tengah sibuk siapkan makanan, tiba-tiba ada orang ketuk pintu belakang. Si Tira ni pun khayal pergi buka pintu tu. Mungkin dia terlupa mereka semua dekat atas. Bila buka pintu, tak ada orang. Lepas tu si Ain yang tengah lap pinggan sebelah Tira ni pun tanya, siapa yang ketuk? Tira pun toleh. Sekali dia nampak ada dua Ain, seorang sebelah dia, seorang lagi dekat depan pintu bilik Wan. Lepas tu Tira panggil Imah yang tengah masak. Bila Imah toleh, dia nampak Ain ada 3 pula. Lagi satu dekat bilik air tengah tersenyum. Tak tunggu dah, mereka terus lari naik atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ni saya akan kongsikan kisah daripada Ica yang bercerita tentang maksunya yang sanggup pertaruhkan nyawa anak perempuannya pada syaitan untuk kemewahan dan bolut harta pusaka dari abang longnya sendiri, iaitu Papa Ica ni. Nak tahu cerita dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni. Pada nak join grup Telegram saya dah letakkan link dekat bawah. Macam biasa sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Tahun 2013, masa tu cuti panjang. Rumah Ica ada buat kenduri sikit lah. Semua pakcik dan makcik sebelah papa ni berkumpul. Masa tu papa dia cakap dekat adik-beradik dia, minta jasa baik semua adik-beradik balik kampung sebab lepas arwah atuk meninggal, nenek pindah dekat KL sebab dia kena dialisis dekat KL tu. Jadi rumah arwah atuk tak ada orang tengok. Nasib baik ada Abang Razak ambil upah mesin rumput dekat halaman rumah tu. Bersih lah sikit. Adik-beradik papa hanya mengangguk, tapi seorang pun tak boleh nak pergi sebab ada hal yang tak dapat dielakkan, termasuk papa. Jadi papa dan adik-beradik dia wakilkan anak-anak mereka untuk balik dan bersihkan rumah arwah atuk, memandangkan mereka semua dah besar. Dia pendekkan cerita, minggu depannya Ica dengan adik-beradik dia pergi sebiji kereta. Mereka naik Alza 6 orang. Adik bongsu tak ikut sebab kecil lagi. Semua sekali ada 5 biji kereta, termasuk kereta sepupu sepapak mereka. Maka berkonvoi lah mereka pagi tu balik ke kampung. Sampai kampung, mereka jadi sebab teringatkan arwah atuk. Main sukan neka dekat halaman rumah, lumba lari kutip durian, main di sungai, kejar ayam, naik atas lembu. Sekarang semua tu dah tak ada, yang tinggal cuma pokok buah-buahan je. Kemudian mereka pun buka pintu dan bagi salam. Tiba-tiba bulu roma Ica meremang, rasa berdebar-debar. Kak Ira yang faham perasaan Ica ni terus suruh Along laungkan azan. Along baru laungkan Allahu Akbar. Bam bam bam. Mereka semua terkejut. Pintu bilik atas terbuka macam ada angin yang sangat kuat menerpa. Padahal dekat luar rumah angin lembut je. Kak Ira ni pula semua adik-beradik dan sepupu tahu dengan sifat berani dia. Solat tak pernah tinggal dan sangat rajin mengaji. Dengan tenang Kak Ira naik atas. Bila Kak Ira naik je atas, yang lain pun semua ikut dari belakang sebab nak buka semua tingkap dan pintu yang banyak. Setiap bilik mereka buka pintu dan tingkap. Lepas tu alung azan di setiap penjuru rumah. Selesai semua, Kak Ira aturkan tempat tidur masing-masing. Campur dengan sepupu semua, ada 8 orang lelaki, 9 orang perempuan. Yang perempuan tidur dalam bilik, yang lelaki tidur dekat ruang tamu kedua. Tengah hari tu, mereka panaskan lauk yang dibekalkan keluarga masing-masing. Tinggal nak masak nasi je. Beras pun mereka dah beli masa singgah dekat kedai Uncle Panjang. Uncle Panjang ni pemilik kedai runcit ujung jalan, simpang nak masuk kampung mereka tu. Dia memang kenal sangat dengan arwah atuk sebab arwah atuk selalu beli dedak ayam dekat dia. Uncle Panjang ni kenal lah semua adik-beradik dan sepupu sepapak Ica ni. Lepas tu Uncle Panjang cakap dia selalu nampak ada orang sapu sampah dekat halaman rumah arwah atuk tu. Dia tak pernah tengok orang tu. Kalau Razak tu dia kenal lah. Along
dah berkerut dahi. Siapa pula yang tolong sapu laman ni? Dia pun pelik tapi malas nak ambil pusing. Selesai makan tengah hari, Kak Ira cadangkan supaya mereka semua solat Zuhur berjemaah dekat ruang tamu. Waktu asar nanti solat dekat tengah rumah, Maghrib dan Isyak solat dekat ruang tamu kedua tu. Lepas tu baca Yasin dan tahlil. Lepas solat Zuhur, mereka semua mula berkemas. Bermula di ruang tamu pertama sampai ke dapur dan tandas, basuh bilik mandi dan bilik buang air besar, mengemop, menyapu dan tukar cadar dekat bilik bawah. Kolah dekat luar rumah tu pun mereka masukkan totong untuk dibasuh. Selesai dekat bawah, mereka naik pula ke tengah rumah, tukar cadar setiap bilik dan vacuum. Disebabkan ramai, kerja mereka jadi cepat. Alhamdulillah, sebelum asar semua dah selesai. Tapi Ica masih rasa tak sedap hati lagi. Masuk waktu asar, mereka semua mandi dan solat berjemaah dekat tengah rumah tu. Kali ni mereka diberi salam perkenalan oleh tetamu tak diundang. Masa mereka tengah solat, dari loteng rumah mereka terdengar bunyi macam orang berlari-lari anak. Ica dah tak khusyuk nak solat, tapi Along selaku imam masih tenang dan kuatkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Makin lama bunyi tapak kaki tu makin kuat. Dari berlari-lari anak sampai bunyi hentakan kaki orang dewasa. Bam bam bam. Mereka tetap teruskan solat. Lepas bagi salam dan berdoa, semua bangun nak turun ke bawah. Masing-masing nampak tenang je. Tapi Kak Ira duduk dekat tengah rumah lagi, sambung baca Al-Quran. Kali ni gangguan dekat loteng dah senyap, tapi sambung bunyi dekat dalam bilik pula, macam orang sikat rambut dan alihkan perabot. Kemudian Kak Ira suruh Along bawa air dalam besen, naik ke atas dan mengaji dengan Kak Ira. Lepas habis mengaji, Kak Ira suruh Along renjiskan air tu sekeliling dalam rumah. Disebabkan siang, mereka masih berani lagi. Minum petang anak-anak dara dah sediakan cokodok bawang dan teh tarik. Masa Along dengan sepupu tengah main bola dekat laman, Tok Awi dengan Imam Hadi datang. Mereka semua memang kenal Tok Awi dengan Imam Hadi tu sebab mereka berdua tu dulu geng askar Tok. Lepas bersalam, mereka pun jemput minum petang yang tak seberapa tu. Tok Awi tanya, "Bila sampai? Abah mana?" Along jawab, "Papa dia dekat KL, tak dapat balik. Tu kirim anak-anak tolong bersihkan rumah Tok." Tok Awi hanya mengangguk je. Tapi Ica perasan Imam Hadi asyik pandang tangga rumah yang menuju ke ruang tamu kedua dekat hujung rumah. Matanya tak berkedip. Ica pun sapa, "Tok nak tambah air tak?" Imam Hadi tersentak lalu gelengkan kepala sambil tersenyum. Imam Hadi kata, "Kalau ada apa-apa nanti panggillah dia. Kot-kot lah nak minta tolong apa-apa. Anak-anak dia pun ada." Lepas berborak kosong kejap, Tok Awi dan Imam Hadi minta izin untuk pulang sebab hari dah nak masuk waktu maghrib. Mereka semua pun masuk ke dalam rumah, tunggu giliran nak mandi. Selesai ambil wuduk, mereka semua naik atas. Perempuan yang uzur, mereka berperang dekat dapur siapkan lauk untuk makan malam. Masa mereka tengah solat tu, Along selaku imam baca surah sambil suara dia tersekat-sekat. Kejap dengar, kejap tak dengar. Ica ingat dia rindu arwah Tok. Rakaat kedua, masa duduk antara dua sujud tu, tiba-tiba semua tingkap terbuka serentak. Tapi perlahan je bunyi karat dia. Ica dah tak boleh tenang sebab dia paling hujung. Lagipun mereka dah kunci semua tingkap masa maghrib tadi. Masuk rakaat ketiga, pap, kipas dengan lampu semua tertutup, blackout. Tapi dekat tempat mereka solat je, mereka semua tetap teruskan solat. Selesai solat, Along terus pusing ke belakang dan baca doa. Lepas tu Kak Ira bangun dan cuba buka semua lampu. Tapi benda tu main-main pula. Kak Ira buka, benda tu tutup. Buka lagi, benda tu tutup balik. Yang lain semua pergi tutup tingkap yang terbuka tadi. Sampai Kak Ira naik angin, dia jerit, "Kami ni makhluk Allah, kau pun makhluk Allah. Kita sama-sama hina di dunia ni. Kami tak kacau kau dan kau syaitan, iblis yang dilaknat Allah. Jangan ganggu kami." Lepas Kak Ira cakap macam tu, semua lampu dan kipas hidup serentak. Tapi kali ni kipas pusing dengan laju sampai tercabut bila-bila kipas tu. Kipas dinding, bukan kipas siling. Mereka semua tertunduk takut kena bila kipas tu. Lepas tu Kak Ira suruh abaikan je dan ajak mereka mengaji dan baca Yasin. Baru baca Bismillah, sepupu mereka yang tengah masak dekat bawah berlari tak cukup tanah naik ke atas, terus himpit dekat mereka. Along suruh mereka tunggu sampai habis mengaji dan solat Isyak baru turun sama-sama ke bawah nanti. Muka mereka masa tu pucat lesi. Bacaan Yasin pun bermula. Dekat bawah rumah mereka dengar macam orang tengah asah kuku. Kemudian perlahan terdengar suara macam nenek tua. "Ini rumah aku. Kenapa kacau rumah aku? Pergi balik. Pergi balik." Mula-mula lembut je, lama-lama jadi garau. "Ini tempat aku, rumah aku, balik." Diulang-ulang, kejap kasar kejap lembut. Selama mereka baca Yasin tu sentiasa ada gangguan. Kerusi yang berada dekat hujung sudut ditolaknya sampai ke tempat mereka mengaji dan tiba-tiba bergoyang macam ada orang duduk atas kerusi tu. Lepas solat Isyak baru mereka semua turun ke bawah nak makan sebab perut dah rasa lapar sangat. Lepas makan, disebabkan semua dah letih kena ganggu dan kemas rumah tadi, mereka semua nak tidur awal. Yang lelaki dah tak jadi nak tidur dekat ruang tamu kedua tu sebab masa kecil dulu mereka pernah kena kacau dekat situ. Semua nak tidur dekat
bilik bawah. Sebab bilik bawah tu besar, boleh muat 8 orang. Yang perempuan pula bagi 2. 5 orang dekat bilik tengah, 4 orang dekat bilik belakang. Tapi masalahnya semua tak nak tidur dekat bilik belakang tu sebab dekat dengan ruang tamu kedua. Jadi Kak Ira selamba je tidur dekat situ. Ica sebagai adik kena ikut dia lah. Ica dah pesan dekat Kak Ira dia nak tidur tepi dinding. Budak perempuan lain memang berhimpit lah semua dekat bilik tengah tu. Mereka berdua je dekat bilik belakang. Dalam pukul 4 pagi, masa tengah tidur tu, tiba-tiba katil bergegar macam gempa bumi. Ica tengok Kak Ira dah bangun sambil mulutnya terkumat kamit baca sesuatu. Lepas tu dihembus. Gegaran terus berhenti. Ica yang ketakutan terus peluk Kak Ira. Kak Ira cakap, dah pergi sambung tidur, tak apa, Allah ada. Masa tengah baring tu, Ica dengar suara Along tengah azan dekat bawah. Dia kejut Kak Ira. Kak Ira kata, tak apa, dia orang dah besar, pandailah dia orang handle. Kita sabar dan tunjukkan kita lah tuan rumah ni. Tak lama kemudian, baru je nak lelakkan mata, tiba-tiba pintu bilik diketuk dengan kuat. Bam, bam, bam. Kak Ira buka pintu, buka pintu, buka pintu, tolong. Bam, bam, bam. Itu suara Mira, sepupu Ica. Mereka pun bergegas keluar. Tengok Mira dah nangis-nangis, mukanya pucat. Dia kata Angah, adik dia lah, dah hilang. Pintu bilik terkunci dari dalam, tapi Angah dah tak ada. Mereka semua terus kejutkan semua orang dalam rumah tu dan pakat cari Angah. Mereka cari dalam rumah, tak ada. Luar rumah, tak ada. Perigi tua pun tak ada. Dapur tak ada, kebun buah semua tak ada. Semua dah risau, mana Angah pergi ni? Kali ni Kak Ira surrender. Dia kata ini bukan bahagian kita dah, dan suruh Along telefon Imam Hadi. 3 kali telefon baru Imam angkat. Lepas ceritakan semuanya, Imam kata kejap lagi dia datang. Sementara tunggu Imam sampai tu, mereka pasang ayat suci Al-Quran dalam rumah tu. Dekat bumbung tak payah cakap lah, bunyi benda menguis tak henti-henti. Pintu dapur kena ketuk bertalu-talu. Bila buka tak ada orang. Dekat loteng rumah bunyi orang berjalan, lepas tu melompat-lompat. Tak lama kemudian Imam Hadi sampai dengan anak dia. Dia pun tolonglah apa yang patut. Lepas Imam Hadi baca sesuatu, tiba-tiba mereka terdengar suara orang berjerit. Tolong! Tolong! Aku dekat mana ni? Gelap! Along! Tolong Angah! Mereka pun cari dari mana datangnya suara tu. Rupanya datang dari atas loteng. Mereka pun buka pintu loteng tu sebab loteng tu dikunci dari luar. Lepas buka je, mereka nampak Angah dah terkulai penat akibat menjerit tadi. Semua orang pelik, macam mana dia boleh masuk dalam ni sedangkan loteng tu berkunci dari luar. Turun je dari loteng, Angah cakap ada nenek tua dekat atas tu. Lalu Imam Hadi dengan anak dia panjat naik ke atas loteng tu. Tak lama lepas tu Imam Hadi turun dan cakap nenek tua tu tak nak keluar, ada orang bagi dia makanan. Siapa yang uzur dekat sini? Ada 4 orang yang uzur masa tu. Mana kamu buang darah haid kamu tu? Semua cakap dah cuci bersih-bersih, balut dalam surat khabar dan buang. Imam Hadi cakap ada salah seorang dari mereka ni ada agenda tersendiri. Mereka semua terkejut. Kata Imam Hadi lagi, ada perjanjian yang dah dibuat sebelum mereka semua sampai ke sini tadi. Lepas tu Imam Hadi bagi cadangan suruh mereka balik esok pagi dan suruh papa mereka datang sini. Sebab semua ni bukan benda yang mereka boleh selesaikan. Mereka semua mengangguk dan Imam Hadi suruh mereka semua mandi sebab kejap lagi dah nak masuk waktu subuh. Selesai mandi dan berwuduk, mereka pun beramai-ramai mengaji dengan Imam Hadi. Lepas tu Imam Hadi suruh anaknya telefon imam lain untuk gantikan dia dekat surau subuh ni sebab Imam Hadi nak solat dengan mereka semua dekat dalam rumah Atuk tu. Selesai solat subuh, Imam Hadi minta diri untuk pulang ke rumah dan suruh mereka bertolak balik awal pagi sebab pagi-pagi kereta tak banyak. Lepas sarapan, mereka semua bersiap nak balik Kuala Lumpur. Tiba-tiba sepupu mereka yang bernama Mas Tura, mereka panggil Tura je. Tura cakap dia nak duduk kampung lama sikit, petang nanti dia balik. Abang-abang dia tak bagi, pergi sekali balik sekali sebab nak kena singgah rumah Pak Long, Papa Ica ni untuk sampai ke pesan Imam Hadi tadi. Tapi Tura berkeras juga tak nak balik awal. Bila Kak Ira tanya kenapa dia tak nak balik, Tura cakap saja nak ambil angin kampung lama sikit. Masa bercakap tu, mata Tura langsung tak nak pandang mata Kak Ira ni. Dia pandang tempat lain. Jangan nak mengada, ambil beg, semua balik, kata Kak Ira. Hello, siapa lantik kau jadi ketua pula ni? Suka hati akulah nak duduk sini. Mereka semua tersentak. Ica menyirap je, memang pantang kalau ada orang kurang ajar dengan adik-beradik ni. Ica pun cakap lah, kau nak duduk sini lantak kau lah, kunci dekat aku. Aku kunci semua pintu, kau duduklah dekat luar. Last sekali, pang! Abang si Tura ni lempang adik dia. Sebenarnya Tura ni adik tiri dia. Terus semua senyap. Abang dia angkat beg baju Tura dan humban dalam kereta. Nak tak nak dia pun kena ikut balik. Yang lain semua terdiam. Masa dalam kereta, Along buka cerita apa yang berlaku masa dia jadi imam solat maghrib semalam. Along kata rakaat pertama lagi dia dah kena kacau. Masa bangun dari sujud, Along nampak benda tu tengah mencangkung tenung dia sambil goyang-goyangkan badan macam orang tengah berzikir dekat sebelah dia. Rambut dengan kuku dia panjang, kecut sekali isi perut Along masa tu.
Rasa nak luruh jantung. Tapi kira hebat jugalah Along sebab dia tak nak mereka semua takut dan teruskan solat juga. Ica ingat Along rindukan arwah atuk sebab suara dia tersekat-sekat macam sembah. Rupanya dia dah kena kacau dulu. Kata Kak Ira, dia pun rasa pelik sebab arwah atuk tak pernah bela apa-apa dan dia paling pantang kalau melibatkan benda-benda syirik ni. Dan masa dia meninggal pun senang je. Tak ada pula benda-benda pelik jadi lepas arwah atuk meninggal. Abang-abang Ica yang lain pun setuju dengan apa yang Kak Ira cakap. Yang buat mereka jadi pelik, kenapa rumah tu diganggu begitu teruk. Mungkin sebab mereka dah lama tinggalkan rumah tu, nak dekat 10 tahun. Kalau datang pun hanya singgah sehari dua, lepas tu balik dan biarkan kosong semula. Along pun cakap masa nak masuk rumah tu semalam dia rasa berat. Mungkin sebab dah lama tinggal kot. Rupanya ada penghuni lain. Kemudian Angah pula cerita kenapa Tira, Ayin, Imah dan Nana, sepupu-sepupu perempuan mereka yang uzur semalam berlari tak cukup tanah masa mereka semua baca Yasin. Mereka kata masa mereka tengah cuci pinggan yang berhabuk dan yang lain tengah sibuk siapkan makanan, tiba-tiba ada orang ketuk pintu belakang. Si Tira ni pun khayal pergi buka pintu tu. Mungkin dia terlupa mereka semua dekat atas. Bila buka pintu tak ada orang. Lepas tu si Ayin yang tengah lap pinggan sebelah Tira ni pun tanya siapa yang ketuk. Tira pun toleh. Sekali dia nampak ada dua Ayin, seorang sebelah dia, seorang lagi dekat depan pintu bilik Wan. Lepas tu Tira panggil Imah yang tengah masak. Bila Imah toleh, dia nampak Ayin ada 3 pula. Lagi satu dekat bilik air tengah tersenyum. Tak tunggu dah, mereka terus lari naik atas. Lebih kurang pukul 12.30 tengah hari mereka sampai rumah. Ibu dan bapa terkejut. Sepatutnya mereka balik lusa, tapi hari tu mereka dah balik KL. Lagi terkejut semua sepupu mereka pun ada. Lepas masuk rumah, Kak Ira cadangkan petang-petang sikit baru mereka cerita sebab ada yang nak tidur kejap. Lepas makan tengah hari dan solat Zuhur, mereka semua tidur kejap. Si Tura ada dekat luar tak nak masuk. Asyik dengan handphone dia je. Bila ajak masuk, katanya kejap nak telefon mama. Ica berbulu je dengan si Tura ni. Dalam pukul 3 petang, mereka semua berkumpul dekat ruang tamu. Along yang paling tua pun ceritakan apa yang jadi dari A sampai Z. Tapi reaksi wajah papa sangat tenang. Dia senyum dan bersuara, tak apa, esok nak tak nak kita kena balik kampung juga. Nanti bagi tahu bapak kamu, esok Pak Long nak balik kampung. Siapa nak balik memang digalakkan, tapi yang uzur Pak Long minta duduk je dekat rumah. Ibu pun papa tak bagi ikut sebab adik yang bongsu kecil lagi. Lepas berbincang, mereka semua setuju nak ikut papa balik kampung, kecuali Tura, dia kata ada hal. Lepas tu semua sepupu Ica pulang ke rumah masing-masing. Ica dengan abang dan kakak dia masih berbincang pasal kejadian semalam. Kata papa, dia rasa ada yang nak tanah tu dari dia, tapi itu amanah arwah atuk. Dia tak bagi siapa-siapa dan suruh papa jaga. Macam mana pun kena balik rumah tu supaya rumah tu nampak berseri, ada aura baik dan jalinan keluarga sesama mereka tetap utuh. Tapi papa tak jalankan amanah tu. Mereka semua pandang sesama sendiri, masih tak faham apa yang papa cuba sampaikan. Along bersuara, tak apalah pa, esok kita tanya Imam Hadi macam mana nak selesaikan semua ni. Lepas ni kita kena baliklah selalu. Kesian rumah atuk tu terbiar. Papa hanya mengangguk perlahan. Nampak riak kesal di wajahnya. Mungkin sebab terasa dia tak jalankan amanah dengan baik. Esoknya lepas sarapan, mereka bertolak naik satu kereta sebab Angah Ica demam. Jadi dia tak pergi. Legalah sikit sebab ada juga lelaki dekat rumah temankan ibu. Masa dalam perjalanan tu, Makcik Ica, iaitu adik perempuan papa yang paling bongsu, telefon papa. Salam Long, si Tura cakap Along balik kampung, betul ke? Papa pun balas, ya, ni Along tengah on the way ni, kenapa? Maksu tiba-tiba membebel. Along tak payahlah sibuk-sibuk pasal rumah tu, biarlah rumah tu Nani uruskan. Selama ni semua tak nak ambil tahu. Ni kenapa pula tiba-tiba semua nak kena balik kampung? Papa pun jawab lah, apalah masalah kamu ni? Nak balik kampung sendiri pun jadi masalah ke? Along balik sebab nak tengok-tengok ke rumah abah tu, katanya ada yang menumpang. Yang kamu ni nak marah-marah kenapa? Lepas tu Maksu terus matikan talian. Papa hanya gilingkan kepala. Bila sampai dekat kampung, papa nampak sedih. Dia usap-usap kereta arwah atuk yang tak pernah hidup tu. Rindu agaknya dekat arwah atuk. Lepas tu Along telefon Imam Hadi dan bagi tahu yang mereka dah sampai. Ica ditugaskan untuk buka pintu sebab kunci ada dekat dia. Kak Ira teman lah pergi buka pintu. Lepas buka dan bagi salam, tiba-tiba ada angin menerpa ke arah muka mereka. Terkejut Ica dia buatnya. Kak Ira pun cakap, dia dah buat dah. Ica pun cepat-cepat pergi ke depan nak buka pintu depan. Sebab nak buka pintu depan kena buka pintu belakang dulu. Lepas buka pintu tu, tiba-tiba papa jerit, Ica keluar sekarang. Ica terkejut dan cepat-cepat dia berlari keluar. Papa terus peluk Ica. Muka papa nampak cemas. Lepas tu papa cakap, apa benda yang jadi ni? Apa yang ada dalam rumah ni? Tak berapa lama kemudian Imam Hadi pun sampai. Lepas bersalaman, Imam Hadi cakap, sabar Long, insya-Allah ada jalan. Masuk je rumah, mereka semua sangat terkejut sebab baru semalam mereka kemas, hari ni dah macam rumah tinggal. Daun-daun kering berselerakan dekat bawah rumah. Jamban berlumut
Papa macam tak percaya mereka dah kemas seluruh rumah tu. Masa Ica berlari nak buka pintu tadi, memang dia tak perasan sebab keadaan rumah tu agak suram dan gelap. Paling Ica terkejut, semua langsir yang mereka dah gantung semalam tak sama dengan apa yang mereka nampak hari ni. Mereka tukar langsir tu warna pink dengan merah, tapi yang tergantung hari ni semua warna kuning yang dah lusuh. Mereka semua pandang satu sama lain. Apa dah jadi dekat rumah ni? Dari luar nampak kemas, dekat dalam buruk dan bersepah-sepah macam dah ditinggalkan berpuluh tahun. Sedangkan baru semalam mereka kemas, bersih dan cantik. Lepas tu Papa suruh mereka semua bersihkan sekali lagi. Kali ni mereka pasang ayat suci Al-Quran sekuatnya sampai bergema satu rumah tu. Tak lama kemudian pakcik-pakcik mereka semua sampai kecuali Mak Su. Lepas bersalaman, Pak Tih tanya, "Kenapa bersepah sangat rumah ni? Kata semalam dah kemas, siap send gambar. Tu gambar rumah siapa?" Anak Pak Tih si Jali pun bersuara, "Abah cuba tengok betul-betul gambar tu, kan rumah ni. Lepas tu susun atur perabot kan sama. Takkan Jali nak tipu Abah? Kita orang pun tak tahu macam mana boleh jadi macam ni," kata si Jali. Bila keadaan dah makin reda, mereka pun berkemas. Yang Ica pelik, selama mereka berkemas tu, satu gangguan pun tak ada. Secuit bunyi pun tak dengar. Pakcik hairan, macam mana semua bilah kipas ni boleh tercabut? Mereka malas nak terangkan, takut dia tuduh buat cerita pula. Mereka semua hanya angkat bahu dan teruskan berkemas. Masa Ica turun bawah rumah menuju ke tangga belakang nak ambil kain buruk yang tersedia dekat tepi kolah air, Ica terpandang sesuatu yang pelik dekat kebun buah atuk. Susuk tubuh yang sangat dikenal, Mak Su. Tapi dia tak perasan Ica sebab Mak Su hanya berdiri tegak dan pandang tepat ke arah rumah atuk. Ica ambil phone dan WhatsApp Along bagi tahu apa yang dia nampak. Dia cuba ambil gambar, tapi dulu handphone tak canggih macam sekarang ni. Memang kaburlah gambar yang Ica ambil tu. Ica suruh Along datang dengan tenang dan cover lain sikit. Along pun datang bawa baldi konon-konon nak ambil air kulah dekat belakang rumah tu lah. Lepas tu Along bisik, "Mana Mak Su?" Ica pun tunjuk ke arah kebun atuk tu. Mak Su diam je tak bergerak macam patung. Nasib baik Along pun nampak Mak Su juga. Perlahan Along masuk balik dalam rumah dan bagi tahu Papa apa yang mereka nampak. Lebih kurang 5 minit kemudian, Papa dengan Imam Hadi keluar. Mereka pun nampak Mak Su dekat kebun tu. Tapi yang peliknya, mereka main tenung-tenung pula. Papa tenung Mak Su tenung rumah, Imam Hadi tenung kebun. Lepas tu Papa bersuara, "Nani, Along tahu apa yang Nani nak dari arwah Abah. Tolonglah Nani. Along tahu yang Along tengah bercakap ni dengan kadam Nani. Tolonglah berhenti buat benda macam ni. Tolonglah jangan jadikan anak sebagai tebusan antara perjanjian Nani dengan syaitan terkutuk tu. Tak kesian ke dekat anak? Tak kesian ke dekat masa depan anak? Kalau Nani berdegil juga, Along terpaksa minta Imam Hadi selesaikan masalah ni. Nani tak kesian dekat arwah Abah ke? Masa kita kecil dulu, Abah dah terapkan ajaran agama dekat kita adik-beradik. Bertaubatlah Nani." Lepas tu Papa masuk ke rumah dalam keadaan sedih. Kemudian Imam Hadi suruh anak dia kumpulkan anak-anak tahfiz untuk bantu dia malam ni lepas isyak. Lepas solat maghrib, Isya dengan Kak Ira duduk termenung dalam bilik mengenangkan apa yang jadi petang tadi. Rupanya Papa dah lama tahu pasal benda ni. Cuma Papa berdoa dari jauh supaya Mak Su berubah. Mak Su jadikan Turah tempat dia lunaskan hajat. Jadikan darah Turah sebagai perjanjian untuk rampas rumah dan tanah-tanah arwah atuk. Isya jadi kesian dekat Turah. Patutlah perangai dia dah berubah, jadi pendiam dan pemberontak. Bila dengar Papa cakap macam tu, abang-abang Turah macam tak percaya. Ibu tiri mereka sanggup buat macam tu pada anak kandung sendiri demi harta pusaka. Semua ahli keluarga dah tahu, termasuklah makcik-makcik yang lain perkara ni. Mungkin sebab tu jugalah mereka semua berat hati nak balik kampung, sebab merasakan keluarga mereka tak diundang oleh Mak Su. Sebab Mak Su dah rasakan rumah dan tanah ni milik dia. Azan solat isyak berkumandang. Mereka semua solat berjemaah. Tiba-tiba ribut kuat melanda sampai tingkap rumah terbuka. Hujan turun, kilat sabun menyambung, guruh semua ada. Rumah rasa macam nak tercabut. Bunyi angin menderu, pokok bergoyang sampai ke tanah. Daun-daun berselerakan masuk dalam rumah sebab tingkap rumah dah terbuka. Terlekung mereka sampai terangkat-angkat. Imam Hadi kuatkan bacaan dan teruskan solat macam biasa. Dekat tiang-tiang rumah, mereka dengar suara perempuan mengilai dan Ica ternampak dekat tangga ruang tamu kedua tu, Mak Su tengah duduk bersimpuh atas tangga pakai kebaya warna merah. Muka dia sangat menakutkan. Senyuman sinis Mak Su dah cukup membuatkan Ica rasa nak terkucil masa solat tu. Memang Ica dah tak kusyuk masa tu. Jantung rasa nak meletup. Dahlah dia solat sebelah tingkap, boleh pula ada benda terbang dan berpaut dekat tingkap tu. Ica rasa macam nak pingsan bila dengar sayup-sayup je benda tu cakap, Baca pun salah. Mari ikut aku. Mari tinggalkan semua. Mari ikut aku. Mari sini.
Ica terus tutup mata dan baca surah lagi kuat daripada Imam Hadi sebab takut punya pasal. Sampai tahiyat akhir Ica tak berani pandang tingkap. Habis je solat, Ica terus peluk Kak Ira dan makcik. Makcik-makcik Ica ada yang dah menangis. Lepas tu Imam Hadi suruh yang perempuan masuk dalam bilik dan pasang ayat suci Al-Quran. Yang lelaki semua kena tolong Imam Hadi sebab dia kata dia dah tua, kudrat dah tak kuat. Anak-anak tahfiz pun membantu juga. Mereka tenang je walaupun gangguan semakin kuat. Mereka tetap mengaji tanpa henti. Masa dalam bilik, Kak Ira pasang ayat suci Al-Quran. Kemudian terdengar dinding bilik dicakar-cakar dan suara nenek tua. Keluar! Ini tanah aku. Aku jaga tanah ini untuk tuan aku. Ica terus peluk Kak Ira yang tengah terkumat kamit baca sesuatu. Bilik mereka bergegar. Barang-barang semua jatuh ke bawah. Dekat luar bilik, azan dilaungkan tanpa henti. Pinggan mangkuk dekat dapur dengar macam pecah berdengai. Lampu sekejap pasang, sekejap tutup, sekejap pasang, sekejap tutup. Ica peluk Kak Ira sampai keletihan. Ibu telefon pun mereka tak boleh nak angkat sebab gangguan yang mereka terima malam tu terlalu dahsyat dan tak henti-henti. Sampailah Ustaz Asri, imam besar kampung sebelah datang. Imam Asri dengar cerita dari anak Imam Hadi apa yang mereka alami dan dia sudi membantu sebab dia pun kenal arwah atuk. Alhamdulillah, lepas 2 jam bertarung, keadaan beransur reda. Bunyi mengilai, menyanyi, cakar semua dah berhenti. Kemudian pintu bilik diketuk lembut dan terdengar suara papa suruh mereka turun ke bawah, sediakan apa-apa yang patut untuk anak-anak tahfiz dan tetamu yang lain. Mereka nampak haus, lapar dan letih. Mereka pun turun ke bawah dan sediakan apa yang patut. Lepas siapkan kopi panas dan hidangkan pada mereka semua, Ica pergi ke sebalik dinding nipis belakang tangga nak dengar perbualan antara Imam Hadi dengan Imam Asri. Kejap lagi sampailah adik kamu sebab aku dah kurung semua kadam dia. Aku nak buang ke tempat selamat. Banyak kadam dia ni, macam mana dia boleh bela semua ni? Kata Imam Asri. Tersentak Ica dengar. Tergamak maksud buat semua tu. Baru nak tekap telinga lagi sekali, terkantoi pula dengan Alung. Dia cubit lengan Ica dan suruh Ica pergi ke dapur. Ica pun keluar nak meluru ke dapur. Tiba-tiba Maksu datang. Terkejut beruk Ica dia buatnya. Maksu terus jatuh terjelopok dekat tengah rumah. Habis kaki dia berdarah-darah. Pelik, dari mana datang Maksu ni? Tak ada kereta pun. Kenapa kaki dia berdarah-darah? Maksu macam orang bingung dan pandang mereka. Macam mana aku boleh sampai sini? Tadi aku dekat rumah, kata Maksu. Lepas tu Maksu bangun perlahan-lahan. Ica nak tolong angkat dia tapi dia tepis tangan Ica, lalu toleh ke arah papa dan imam. Maksu menangis jalan ke arah papa sambil terhincut-hincut. Sayu je suara dia. Long, Nani minta maaf. Nani buat salah dekat Abah, dekat Alung, dekat adik-beradik. Nani tamak. Tapi Nani buat semua ni untuk anak-anak Nani. Nani takut mereka tak ada tempat tinggal kalau Nani tak ada nanti. Dahlah Nani, sekarang ni kamu bertaubat pada Allah. Abah kan ada tinggalkan tanah untuk kita adik-beradik. Siapa yang susah duduklah rumah ni. Tak ada siapa pun yang larang. Apa yang kamu buat ni menyeksa diri kamu sendiri. Tak apa, Alung maafkan. Kamu pergilah rehat. Cuci kaki kamu tu, letak ubat. Lepas kejadian tu, Maksu agak dipinggirkan oleh ahli keluarga yang lain. 7 bulan kemudian, Papa suruh mereka jenguk Tura untuk bertanya khabar. Ica dan Kak Ira pun pergi jenguk Tura. Tapi Tura cakap jangan jumpa dekat rumah, jumpa dekat masjid sebab sebelah petang dia ada kelas mengaji dekat sana. Ica dengan Kak Ira pun setujulah. Sampai dekat masjid, Ica sedih bila tengok keadaan Tura yang dah kurus kering. Tura tak macam dulu, yang cantik, putih, gebu, selalu berdandan bila nak keluar. Kak Ira pun duduk dekat saf perempuan sebab tak nak ganggu orang lain mengaji. Tiba-tiba Tura panggil, Ica jangan duduk jauh sangat, biarlah dekat sikit dengan orang-orang yang tengah mengaji ni. Lepas duduk tu Kak Ira tanya, Maksu macam mana? Sihat ke? Tura hanya gelengkan kepala sambil tersenyum kelat. Si Ica ni pula asyik tenung je muka Tura sebab macam tak percaya Tura jadi macam ni. Lain betul muka dia, dah macam bukan tengok sepupu sendiri. Lepas Tura minta maaf dengan mereka berdua, Kak Ira tanya, apa yang Tura kena buat untuk Maksu? Macam mana boleh terjebak dengan semua ni? Dengan suara tersekat-sekat, Tura pun cerita. Kata Tura, masa dia nampak Mama menangis, Tura tanya Mama kenapa menangis. Mama cakap arwah atuk tak bagi sikit pun tanah dekat Mama, sedangkan Mama yang usahakan tanah-tanah kebun atuk dan jaga ternakan atuk guna pencen arwah Papa. Tura pun jadi marah dan ajak Mama berbincang dengan Pak Long. Mana tahu Pak Long boleh tolong. Bermati-matian Mama tak nak. Mama cakap Pak Long takkan bagi sebab dia yang sulung, mesti dia nak pegang harta arwah atuk tu. Tiba-tiba Mama cakap, Tura sudi ke tolong Mama selesaikan masalah ni? Dah tentulah Tura sudi. Lepas tu Mama cakap esok ikut dia temankan Mama jumpa kawan. Tura angguk je lah sebab ingatkan Mama nak jumpa kawan, nak pinjam duit ke,
nak buka bisnes sama-sama ke. Tapi rupanya Mama ada agenda sendiri. Yang Tura ingat, mereka pergi satu tempat di pedalaman Pahang. Mama bagi Tura makan ubat, katanya suplemen, sebab nampak muka Tura letih je. Jadi Mama suruh Tura makan ubat tu. Tapi ubat tu buatkan Tura jadi mengantuk sangat. Sedar-sedar je hari dah malam. Tura dah berada dalam kereta dan dalam perjalanan balik ke Kuala Lumpur. Tura tanya Mama, tadi kita pergi mana? Kenapa tak kejut? Mama senyum je dan cakap, tak sampai hati nak kejut sebab lena sangat Tura tidur. Tapi badan Tura terasa sakit-sakit sangat. Dia tak puas hati dan pura-pura minta phone Mama sebab Tura nak tengok dengan siapa Mama jumpa dekat Pahang tu. Mesti mereka ada mesej atau telefon ke apa ke. Tapi tak sempat nak minta sebab Abang Lang telefon Mama, tanya bila nak balik. Besok Abang Lang nak bekerja. Mama pinjam kereta Abang Lang dan suruh Abang Lang ni tolong tengok-tengokkan rumah sekali. Sampai je rumah, Abang Lang dah tunggu depan pagar nak balik rumah dia. Naik je bilik, Tura sengaja cakap dekat Mama nak tidur dengan Mama sebab rasa badan tak sihat. Mama angguk tapi Mama cakap hari Khamis kena tidur bilik sendiri. Tura macam pelik, nak tidur dengan Mama pun tak boleh ke? Bukan ada orang lain pun. Papa dah lama meninggal sebab accident. Mama memang tidur seorang. Selalu okey je kalau Tura nak tidur dengan Mama, tapi sekarang ni tak boleh pula. Pelik betul. Lepas mandi, Tura terkejut tengok badan dia penuh dengan lebam. Setiap sendi ada lebam. Tura pun keluar bilik nak bagi tahu Mama. Tengok Mama dah tidur. Tura kejut-kejut Mama tapi tak bangun. Lepas salin baju, Tura teringat nak cari phone Mama. Cari punya cari, sekali jumpa dekat bawah katil. Tura pelik sebab sebelum ni Mama tak pernah nak sorok-sorok phone. Kalau Mama ada boyfriend sekalipun, tak pernah mereka adik-beradik larang sebab Mama pun dah lama menjanda. Tura ambil jari Mama nak unlock phone tu. First kali Tura nampak nama Abang Ibrahim. Tura pun scroll WhatsApp Mama dengan Abang Ibrahim tu lah. Bang, hantar location tau. Esok Nani bawa anak Nani. Anak kau setuju ke? Benda tak boleh buat kalau dia tak setuju. Dia yang cakap nak tolong Nani, sebab tu Nani minta location. Kau ni tak ada orang lain ke nak minta tolong? Tu anak tu, kau tak kesian ke dekat anak kau? Dengan siapa lagi saya nak harapkan bang? Yang lain tu semua anak tiri saya. Dia ni je anak kandung saya. Kalau dia tak nak tolong saya, siapa lagi nak tolong? Sekarang ni abang nak tolong saya ke tak? Janganlah marah. Aku tanya je. Kalau hati kau kering, ikut kau lah. Tapi kau kena ingat, ini perjanjian darah. Sampai mati ingat tu. Aku dah pesan awal-awal, kalau nak tanah dan harta ni, tak ada cara lembut. Alang-alang nak semua, kena buat cara kasar terus. Tak payahlah nak ingatkan saya bang. Saya tahulah. Bagi je location. Esok pagi saya call lah bang. Kau jangan lupa bagi ubat tidur dekat anak kau. Susah nanti kalau dia terjaga. Nanti dia tengok rumah bomoh ni, mampus dia tak nak masuk. Barang-barang yang aku pesan kau jangan lupa pula. Okey bang, beres. Ingat apa pesan bomoh. Jangan main-main. Jangan langgar pantang. Benda ni tak boleh undur-undur dah. Bang, kalau jadi apa-apa macam mana? Kau doa je lah bomoh ni tak mati. Dia je boleh buat dan boleh tarik balik. Kenapa? Nak tarik balik ke? Taklah. Melainkan kalau apa Nani nak, Nani dapat, baru saya jumpa bomoh tu balik. Macam aku cakap tadi, kalau bomoh tu hidup lagi, kau sendiri tengok keadaan dia kan. Dah tua dah. Tura baca semua WhatsApp Mama dengan lelaki nama Ibrahim tu sampai berjurai air mata. Sampai hati Mama gunakan Tura. Tapi nasi dah jadi bubur. Akad persetujuan pun Tura sendiri yang buat. Tapi niat Tura bukan untuk benda ni. Niat dia nak berbincang dengan Pak Long. Tura forward location tempat tu ke handphone dia dan screenshot semua conversation. Tiba-tiba ada WhatsApp masuk lagi. Kau tak tidur lagi? Malam-malam pun online. Lagi satu, anak kau kena tahu apa yang kita buat. Sebab nanti kadang kau akan datang minta makanan dengan dia. Kalau anak kau tak izinkan, kau yang nahas. Menggigit Tura baca WhatsApp tu. Dia terus letak balik phone Mama bawah katil. Lepas tu dia cuba tidur untuk lupakan semua ni. Tapi malam tu Tura dah pun didatangi oleh kadam-kadam Mama. Tura nampak ada makhluk hodoh atas almari. Tapi cuma kepala je. Lidahnya terjeli-jeli. Bawah katil pula ada orang main guli. Langsir ditiup-tiup. Dekat sofa sebelah Mama ada seorang nenek yang sangat tua tengah duduk pandang tepat ke arah Tura. Nenek tu bersuara, Kau milik aku. Tura terus ambil selimut dan selubung satu badan. Lepas tu dia dapat rasa ada nafas dihembus-hembus dekat sebelah dia. Wanginya bau kau anakku. Nak terkencing Tura dibuatnya.
Esok pagi Tura tengok badan dia lebam-lebam, lagi teruk daripada semalam. Tura cuba tenangkan diri dan berlagak macam biasa, dengan harapan Mama tak tahu apa yang Tura dah tahu tu. Sampai je dekat dapur, Tura tak nak pun sentuh sarapan yang Mama buat. Entah apa agaknya yang Mama letak. "Ma, hari ni Tura nak keluar dengan kawan. Balik lewat sikit kot." Mama pun sambil makan roti, dia pandang tepat ke arah Tura yang tengah tuang susu dalam cawan sambil tangan dia menggigil-gigil. "Nanti jangan tak balik pula, kan ada yang mencari." Tersedak Tura dibuatnya. Siapa yang nak cari Tura? Mama senyum je. Mestilah Mama yang cari. Tura hanya tersenyum gelak sambil ambil kunci kereta dan keluar. Mama pelik sebab Tura tak salam dia. Lepas Tura keluar, Mama pergi dekat depan pagar. "Kenapa tak salam Mama?" Tura pun buat-buat lah macam tanya. Belum. Rasa macam dah. "Tak apalah Ma, orang nak keluar dah ni, dah lambat." Masa nak tekan lock pagar tu, Tura nampak Mama berlari naik atas bilik. Tura pun apa lagi, pecuk kereta menuju ke rumah abang lang dia. Masa bawa kereta, air mata Tura tak henti-henti keluar. Tergamak Mama gunakan Tura sebagai tumbal perjanjian dia dengan bomoh tu. Sampai rumah abang lang, Tura nak buka cerita tapi macam tersekat, tak boleh nak bercerita. Jadi macam bisu. Sampai abang lang bosan tunggu apa yang Tura nak ceritakan ni. Mulut macam terkunci. Tak sampai setengah jam sampai rumah abang lang, Mama dah telefon. Tura tak angkat. Nak dekat 45 kali Mama telefon tak henti-henti. WhatsApp bertalu-talu masuk. Tura tak baca. Dia sakit hati, marah dan takut. Hinggalah ada satu WhatsApp ni masuk. Tura baca. "Tura, kalau Tura tak tolong Mama, hidup Mama takkan tenteram. Mama tahu Tura dah tahu apa yang Mama buat semalam. Tolong Mama, tak kesian dekat Mama ke? Kalau Tura tak balik, diorang akan cari Mama, ganggu Mama sampai Mama mati. Mama janji Mama akan tarik balik semua perjanjian tu. Tapi bagi Mama seminggu, Mama janji." Tura jadi kesian tapi dia masih marah lagi. Lepas maghrib, Tura balik rumah. Masuk je rumah, Tura nampak Mama dah kusut masa dekat atas sofa ruang tamu. Rambut menggerembang. Mama menangis dan kata, "Tura, tolong Mama, diorang dah lapar." Entah apa kuasa yang Tura dapat, mungkin sebab kasih sayang Tura dekat Mama melebihi segalanya. Tura pun cakap, "Ambillah darah aku ni, makanlah banyak mana korang nak." Tiba-tiba Tura dengar macam ada segerombolan suara turun dari atas rumah ke bawah. Macam kita panggil ayam makan tu. Macam-macam suara ada. Macam bunyi lembu, bunyi kucing, bunyi mengaum macam harimau dan macam-macam lagi bunyinya. Tapi apa benda pun Tura tak nampak. Tahu-tahu dia dah tertidur. Sampai Tura dah lali dengan semua benda tu. Nak kata takut pun dah lali. Nak kata seram pun dah lali. Disebabkan Tura sentiasa bagi makanan dekat kandang Mama tu, diorang pun tak pernah menjelmakan diri. Cuma ada perbezaan sikit dekat dalam rumah. Rumah macam ada orang jaga. Pokok-pokok bersiram, bilik air sentiasa bersih. Tapi benda tu sikit pun tak buat Tura teruja. Lagi benci adalah tiba-tiba perniagaan Mama jadi maju. Duit Mama beranak pinak dalam bank. Sebab tu Mama beria nak uruskan rumah atuk. Bagi Mama, tu harta dia sebab dia dah belanjakan duit dekat rumah pusaka tu. Orang yang disuka kalau tumpang tidur rumah atuk tu memang tak akan kena ganggu. Tapi kalau orang tiba-tiba masuk rumah atuk tanpa pengetahuan Mama, Mama akan hantar kadam dia uruskan. Kereta BMW Tura tu Mama yang belikan, tapi Tura lebih rela pakai kereta arwah Papa. Walaupun kereta Honda lama, tapi cukup selesa. Setiap Jumaat Tura akan pergi kubur arwah Papa untuk luahkan apa yang dia rasa. Tura solat pun dekat masjid. Kalau solat dekat rumah, kadang Mama akan ganggu. Dia akan jelmakan dirilah, buat bunyilah, macam-macam benda dia buat. Macam-macam usaha Tura dah ikhtiar untuk buang kadang-kadang Mama tu. Pernah sekali tu Tura pergi Indonesia untuk berubat. Bila balik rumah dekat KL, Tura nampak Mama tengah makan bangkai ayam yang dah busuk dekat dapur. Mama macam tak sedar apa yang dia buat. Lepas tu Mama menangis dan cakap, kalau Tura pergi berubat lagi, inilah yang akan jadi dekat Mama. Tura jadi buntu. Tura pernah juga cari bomoh yang Mama jumpa dulu, tapi orang kampung cakap bomoh tu dah pindah. Setiap kali solat dekat masjid, Tura selalu doa pada Allah, cabut je lah nyawa dia dari buat benda syirik-syirik ni. Bukan tak pernah lari duduk jauh dari Mama. Kadang Mama akan jumpa juga dan benda yang sama akan jadi. Setiap Khamis malam mesti akan dengar, "Mas Tura, mana bahagian aku?" Itulah suara yang selalu menghantui Tura. Apa yang Tura tahu, bila bangun pagi, mesti badan dia lebam-lebam. Setiap hari Mama akan beli kerang lah, bayam lah, hati ayam lah untuk tambah darah. Mama tak rasa bersalah sikit pun dekat Tura sebab dia dah hanyut dengan kekayaan yang dia ada tu. Walaupun Mama tahu semua tu bukan dari sumber yang diredai Allah. Kadang-kadang terdengar Mama bercakap sendirian dalam bilik. Kejap gelak, kejap sedih, macam ada kawan dalam bilik dia tu. Masa kemas rumah atuk dekat kampung dulu,
Tura tak cukup darah. Dia pergi punggah tong sampah cari darah-darah head orang lain untuk bagi kadam mama tu makan. Tapi disebabkan mereka mengaji dan solat dalam rumah tu, kadam mama jadi marah. Sebab tu mereka semua kena ganggu. Lepas tu Tura tak ikut balik kampung esoknya, bukan sebab dia ada hal penting, tapi mama yang tak bagi. Mama kurung Tura dalam bilik, tapi mama lupa Tura ada kunci spare. Bila Tura buka je pintu bilik, dia tengok pintu depan rumah tu dah terbuka luas. Panggil-panggil mama dah tak ada. Handphone mama ada dekat rumah. Lepas 3 jam, Abang Lang telefon. Dia kata mama ada dekat kampung. Tura jadi pelik sebab kereta ada dekat rumah. Tura bersyukur lepas Abang Lang cerita yang kadang-kadang mama semua dah dibuang. Lepas kejadian tu, mama berkurung dalam bilik je. Kadang waras, kadang tak waras. Semua duit yang dia ada, Tura keluarkan dan bakar. Sebab bukan dari hasil yang elok. Tura jual semua kereta-kereta mama. Duit jual kereta mama pun Tura bakar juga. Nak sedekah rasa tak patut sebab bukan dari sumber yang halal. Tura rasa lega dan puas sekurang-kurangnya. Kalau Allah nak tarik nyawa dia, biarlah dalam keadaan dia dah bertaubat dan boleh bawa bekalan di alam sana nanti. Setiap hari mama akan menjerit-jerit dalam bilik. Bila Tura ajak mama solat, kadang-kadang mama maki. Siap kena pelempang pun ada. Masa Tura ceritakan semua tu, Ica jadi sedih. Manalah hati sebagai seorang ibu tergamak gunakan anak untuk buat benda-benda syirik macam ni. Ica terus menangis sambil peluk Tura dan minta maaf sebab selalu bergaduh mulut dengan dia. Tura seorang anak yang baik, masih harapkan mama dia berubah. Tak pernah penat ajak mama dia untuk bertaubat. Setahun lepas kejadian dekat rumah arwah atuk tu dulu, Tura meninggal dunia. Sekarang Mak Su dijaga oleh abang-abang tiri arwah Tura. Tapi Mak Su tak macam Mak Su yang dulu. Selalu abang-abang Tura dengar rintihan Mak Su, "Aku sayang anak aku, aku sayang anak aku." Sebab rasa bila tengok jenazah Mak Su macam tu. Lepas Mas Tura, sekarang Mak Su pula menyusul. Air mata papa mengalir tanpa henti sebab kehilangan adik bongsunya. Penantian selama 2 bulan kehilangan Mak Su akhirnya terjawab. Mak Su yang tak berapa sihat tu telah hilangkan diri secara misteri selama 2 bulan. Angah yang bertanggungjawab jaga Mak Su lepas Mas Tura meninggal dunia. Angah seorang anak yang sangat sabar dan baik. Mak Su sentiasa bau wangi. Walaupun Mak Su dah mula buang air merata tempat, kadang-kadang Mak Su minum air kencing dia sendiri. Bila papa datang nak jenguk Mak Su sentiasa rapi dan bersih. Kisahnya, lepas Mas Tura meninggal, Mak Su macam orang hilang akal. Dia tenungnya gambar Mas Tura, dipegang, dicium sambil menangis. "Mas Tura, anak mama, aku sayang anak aku. Maafkan mama. Mana anak mama pergi tak balik-balik. Ramai yang tunggu ni, ramai yang cari ni." Itulah rintihan Mak Su setiap hari. Dah bawa pergi berubat dalam negeri, luar negeri. Semua dah ikhtiar, segala macam ustaz mereka dah jumpa. Namun tak ada tanda-tanda Mak Su akan sembuh. Pernah ada satu ustaz tu cakap, "Pergilah jumpa atau carilah akarnya. Dari situ kita boleh tahu asalnya dari mana." Bomoh yang Mak Su jumpa dulu memang dah tak jumpa dah. Dari arwah Mas Tura hidup lagi memang susah nak jumpa bomoh tu. Hilang entah ke mana. Papa, adik-beradik dan anak-anak Mak Su tak pernah jemuk ikhtiar sana sini. Hinggalah satu hari Angah kata dekat papa, "Tak apalah Pak Long, Angah terima andai ini takdir mama." Angah terima dan redha. Itulah kata-kata terakhir Angah. Lepas semua jalan ceruk kampung mereka dah pergi untuk berubat. Papa sampai jual tanah bahagian dia untuk disedekahkan pada Angah sebab duit memang sangat-sangat diperlukan untuk rawatan Mak Su. Pernah sekali tu Mak Su dihantar ke hospital sakit mental, tapi pelik, esoknya Mak Su dah berada dalam bilik dia semula. 3 kali hantar hospital mental, 3 kalilah dia balik rumah. Dalam CCTV memang tak nampak Mak Su keluar. Lagipun kawalan dekat hospital tu memang ketat, tapi esoknya Mak Su dah berada dalam bilik sambil tidur nyenyak dekat rumah dia. Pihak hospital tak boleh nak terima Mak Su kalau terus macam tu. Mereka kata akan ganggu prosedur perubatan. Dekat rumah pula Angah kena ganggu hampir setiap hari lepas kematian Mas Tura sampai sekarang ni. Mula-mula memang takut, lama-lama Angah dah jadi lali. Dia anggap itu semua ujian daripada Allah. Macam mana ngeri pun wajah makhluk tu tiba-tiba muncul depan Angah masa solat, Angah tetap teruskan solat. Nasi dimasak tiba-tiba basi. Bunyi orang bergurindam lagu-lagu lama setiap malam dari pukul 3 pagi sampai pukul 5 pagi dia dengar. Pernah satu hari Angah bermimpi nak dijadikan ganti perjanjian, tapi Angah tolak. Dia cakap, "Aku hanya akan taat pada Allah yang Maha Kuasa." Lalu dia terbangun dari tidur dan tangan kirinya ada satu lipatan kain kuning bertulisan Jawi lama. Angah terus bakar kain kuning tu. Mak Su pula, sesiapa yang tak tahu cerita memang akan takut dengan wajahnya yang selalu pandang tepat ke anak mata. Kadang-kadang tak berkelip langsung. Kadang-kadang Mak Su duduk menghadap dinding dan bercakap macam ada teman berborak. Pernah satu hari tu Angah cari Mak Su tak jumpa. Sedangkan Mak Su memang dikunci dalam bilik. Cari bawah katil, bawah kursi dan sangat mustahil Mak Su boleh hilang. Sebab
sebab tingkap semua terkunci. Angah keluar dari bilik dan azan, kemudian masuk dalam bilik balik. Bilik tu dah dipagar oleh ustaz. Angah nampak Mak Su tengah mencangkung atas almari sambil tangannya tunjuk keluar tingkap. Terkejut Angah sebab dekat luar tingkap tu ada ular tedung separas pinggang berwarna hitam pekat tengah tenung tepat ke arah Mak Su. Tiba-tiba Mak Su meloncat-loncat macam monyet sambil tangannya menggaru-garu kepala. Kisah lebih hebat bila Mak Su tiba-tiba hilang. Hari tu Angah mandikan Mak Su macam biasalah pukul 8 pagi. Tiba-tiba Mak Su pegang tangan Angah dan kata, "Mama minta maaf. Mama susahkan Angah, susahkan keluarga. Mama nak cari Mastura. Mama rindu anak perempuan Mama tu." Terkedu Angah masa tu. Tak percaya Mama cakap macam orang normal. Angah tenung Mama dan bertanya, "Mama kenal Angah ke?" Mak Su angguk. "Mama ingat Angah." Mak Su angguk lagi. Lepas tu Mak Su tersenyum kelat. "Mama penat. Boleh Mama rehat Angah?" Lalu Angah peluk Mak Su berkali-kali sambil cium dahi Mak Su. Angah terus keluar dan sujud syukur sebab dia ingat mamanya dah pulih. Tapi lepas tu Mak Su terus gaib dalam bilik air. Stop. Angah terjerit-jerit panggil Mak Su tapi tak ada jawapan. Lepas tu Angah buka ayat ruqyah sebab selalunya Mama akan mengamuk dan marah bila buka ayat ruqyah. Tapi kali ni tak ada respon. Senyap sunyi je rumah. Cepat-cepat Angah telefon Papa Ica dan ceritakan semuanya. Lepas tu Papa dengan adik-beradik Ica dan pakcik-pakcik datang rumah Angah. Sama-sama nak cari Mak Su. Kawan Papa yang ustaz pun ada juga datang nak membantu tapi tak nampak kelibat Mak Su pun. Angah buat laporan polis lepas 24 jam kehilangan Mak Su tu. Masa dalam bilik Mama, Angah terjumpa satu surat dalam laci Mama bergumpal dengan rambut. Tertulis, "Masa aku dah tiba. Aku cintakan keluarga aku." Itulah yang tertulis guna darah dan serpihan kuku. Semua bukti yang dijumpa Angah terus bagi pihak polis untuk siasatan. Rumah Angah pula setiap malam dihantui dengan suara menangis yang tak henti-henti. Sampai satu hari Angah jatuh sakit sebab stres yang melampau. Ahli keluarga yang lain selalu jenguk Angah untuk bantu apa yang patut dan bagi semangat. Sebulan dah berlalu. Angah pun dah boleh terima kehilangan Mak Su dan anggap andai satu hari Allah izinkan dia jumpa Mama, pasti akan jumpa. Masa terus berlalu. Bulan kedua, ada orang terjumpa Mak Su dalam keadaan mengerikan dalam hutan masa hiking. Perutnya terburai. Orang asli syak, Mak Su disondol babi hutan. Angah seorang je yang pergi untuk sahkan jenazah Mak Su sebab yang lain tak sekuat Angah. Kata Angah, dia lemah lutut masa sesi pengecaman jenazah tu. Air mata berguguran. Allah je yang tahu betapa sayu tengok Mama dalam keadaan macam tu. Okey, sampai sini dulu kisah untuk hari ini. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.